Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. So, minggu ini kita jumpa lagi untuk siri kuliah yang seterusnya. Okay, jadi minggu ini kita akan berbincang sedikit berkaitan dengan scoring criteria for rubric development. So, kita dah maklum kan tentang kompetensi, bagaimana kita nak assess pekerja, bagaimana majikan nak melihat, nak membuat penilaian kepada pekerja. So, bila kita berkata nak buat assessment, penilaian, pengujian dan sebagainya, mereka memerlukan rubrik. So, sebelum mereka membuat penilaian tersebut, mereka perlu membangunkan rubrik dan juga kriteria-kriteria penskoran. So, apa itu scoring kriteria dan apa itu rubrik? Kita akan bincang selepas ini. So, di akhir topik ini diharapkan pelajar clear tentang elemen-elemen yang berada dalam rubrik dan bagaimana untuk membangunkan sekurang-kurangnya lah rubrik untuk assessment yang paling ringkas, dan juga selepas proses-proses pembelajaran ini, akhir sekali pelajar boleh membangunkan satu rubrik untuk kompetensi assessment dalam industri, sebab ini melibatkan assignment anda pada semester ini. Jadi apa itu rubrik? Mungkin pernah dengar kan, kalau sebagai seorang guru, kita biasa dengar rubrik penilaian pelajar. So, sebenarnya rubrik ni sama juga di dalam job kompetensi, iaitu ia merupakan satu guideline, guideline untuk kita buat scoring, untuk kita menilai. Sebab kita nak menilai, kita kena menilaikan berdasarkan sesuatu. Ada sesuatu yang kita menilai, dia bagus tak bagus. So, apakah kriteria menunjukkan dia bagus? Apakah kriteria ataupun level yang mengatakan dia tidak bagus? So, dalam scoring guide rubrik ni, dia akan ada 3 part. Yang pertama adalah kriteria performance. Kriteria itulah apakah yang kita nak lihat. Kriteria ada contohnya komunikasi, presentation, attitude. Itu kita panggil sebagai performance kriteria. Yang kedua adalah rating skill. So, skill apakah yang kita nak gunakan dalam membuat penilaian. Kita nak buat skill 1 sampai 5, 1 hingga 3, ada tahap-tahap dan sebagainya. Dan yang ketiga lah indikator ataupun descriptor. Okay, maksud indikator ni adalah kalau kita menggunakan tahap 1 sampai tahap 5. So, tahap 1 tu mewakili apa? 1 sangat tidak bagus. 2 tidak bagus. Ketiga tidak pasti. So, itu adalah indicate bagaimana kita nak membuat penilaian supaya penilaian yang kita buat itu adalah adil dan saksama. Okay? Okay, ini contoh. Saya rasa dan saya pasti semua pelajar pernah melihat rubrik. Okey, itu seperti saya katakan tadi, yang pertama adalah kriteria. So, kriteria tu apa yang kita nak nilai atau apa yang kita nak assess kan. So, bolehlah yang pertama sekali, contoh seperti saya kata tadi, komunikasi, kan, bahasa, kreativiti dan sebagainya, tu kita boleh letak di bahagian kriteria. Yang kedua rating skills. Rating skill tadi apa kita nak guna? Kita guna 1, 2, 3, 4. Ya tidak, bagus, sangat bagus dan sebagainya. Dan bila kita menggunakan rating skills tu, setiap skills yang kita gunakan itu mesti ada dia punya indikator. Maksudnya 1 itu melambangkan apa? 2 itu melambangkan apa? 3 itu bermaksud apa? 4 itu bermaksud apa? So, ini adalah tiga elemen yang wajib ada di dalam rubrik. Okay. Ini saya telah terangkan tadi, iaitu kriteria, property ataupun karakteristik yang kita nak menilai based on the quality ataupun assessment yang dijalankan. Kemudian standard itu level. Kita mengatakan 1 adalah paling rendah, 5 paling tinggi. So, kita panggil sebagai standard ataupun dia punya skala. Dan setiap skala itu perlu describe the quality required untuk demonstrate achievement. Contohnya 1 adalah tidak bagus. Maksud tidak bagus apa? Pekerja ini tidak boleh menjalankan tugas yang diberikan. Nombor 2, sederhana, pekerja ini boleh membuat sebahagian sahaja tugas yang diberikan. Itu adalah dimasukkan dengan indikator. So, kenapa rubrik ni sangat penting dalam assessment, penilaian ataupun penilaian dalam kompetensi? Sebab dia boleh menerangkan apa yang kita perlukan, expectation. So, bila kita ada rubrik ni, kita boleh berikan juga kepada kita punya pekerja, sebab mereka boleh tahu, oh, ini adalah expectation daripada majikan aku. Okay, majikan saya
perlukan A, B, C, D. Jadi dia tahu dan mereka boleh membuat persediaan. So mereka juga boleh, dan melalui rubrik ini kita tahu apa yang kita nak access. Sebab kadang-kadang bila kita tak ada satu guideline, kita datang bawa kertas kosong, kita tak tahu apa yang kita nak access. Sekarang mungkin ada beberapa perkara yang tertinggal. Jadi sangat penting scoring ni bantu kita untuk kita tahu apa yang kita nak access. Dan bila kita buat assessment itu memang kita menggunakan spesifik kriteria, bukan kita hentam saja kan. Tikam, okey dapatlah 1. Tikam, dapatlah 2. So kita akan membuat penilaian based on spesifik kriteria yang telah kita tentukan supaya penilaian kita tidak bias. Dan ia lebih memudahkan bila ada rubrik ni, kita terus boleh 1, 2, 3 kita boleh rankingkan, kita boleh grade. Siapa 4, 5 bagus A, 2, 3 B, 1 mungkin C. So mudah untuk kita mengkategorikan ataupun kita rankingkan lepas tu penilaian yang telah kita lalu jalankan. Dan definitely bila kita ada scoring ni more transparent. So tak ada isu sama ada kita bias, kita punya penilaian very subjektif dan sebagainya. So dia fair and legit lah, maksudnya dia tulen dan adil. So macam mana nak develop kriteria ini? Pertama sekali kita kena tahu apa yang kita nak. So focus on what is the most relevant outcome. So apa sebenarnya tujuan kita buat assessment tadi? Contohlah kita kata assessment tadi kita nak melihat tahap komunikasi pekerja kita. So kita tahulah item-item ataupun kriteria yang perlu ada dalam tu berkaitan dengan komunikasi. Contohnya boleh berkomunikasi dengan orang lain, boleh berkomunikasi dengan lancar kan, bahasa yang mudah difahami. So kita kena state in simple and concise kriteria supaya kita mudah faham. So kita letak kriteria itu ikut dia punya property ataupun karakteristik. Yang kedua, bila kita dah ada kita punya expectation apa yang kita nak nilai, so kita kena listkan apakah kemahiran kompetensi yang kita nak lihat. Contohnya tadi kita cakap kita nak menilai tentang komunikasi. So apa kriteria-kriteria kita tengok dari segi aspek komunikasi? So kena cari kemahiran komunikasi. Contohnya kemahiran komunikasi secara individu, kemahiran berkomunikasi secara berkumpulan, pembentangan. Okay, so maksudnya cara berkomunikasi secara lisan, tidak lisan. So kita kena tahu apakah kemahiran-kemahiran yang ada dalam assessment yang kita nak buat. So bila kita tahu kriteria tu, jadi kita akan menilai mengikut outcome yang kita nak lah. Janganlah kita cakap kita tentang komunikasi tapi kita tengok tentang behavior. So itu tak sesuai. So jadi bila kita nak menilai itu, kita kena tahu adakah benda kriteria yang kita jalankan itu selari dengan matlamat yang kita hendak. So bila kita dah tahu kriteria pula, kita develop dia punya skala. So skala ini bergantung kepada outcome kita tadi. Sebenarnya kita nak tengok sama ada mereka ini menguasai ataupun tidak. Kan sama ada diri bagus ataupun tidak. Adakah assessment kita nak buat ni kita nak tengok dia gagal ataupun lulus. So sebenarnya skala itu bergantung kepada apa yang kita nak lepas tu assess, dan apakah yang kita nak lihat dari segi tu. Memuaskan, bagus, cekap, tak cekap, kita nak bagi dari detik ranking gagal ataupun lulus, itu kita yang tentukan bagaimana kita nak letakkan rating skill tersebut. Jadi bila kita buat rating skill juga kena faham, kita kena tahu membezakan setiap skala-skala. So kalau kita gunakan skala 1 sampai 5, so kita kena tahu apa beza 1, 2, 3, 4, 5. So kalau kita gunakan gagal lulus, apa yang terletak di bawah lulus, apa yang terletak di bawah gagal. Kalau yes and no, apa dimaksudkan dengan yes, apa dimaksudkan dengan no. Okay. Dan yang terakhir adalah descriptor. So bila kita dah ada skala tadi, setiap skala yang kita pilih tadi, kita kena describe. Supaya kita tahu bila kita nak nilai, kenapa kita bagi 3. So kita tengok bawah tu. 3 mengatakan bahawa orang ini sederhana ataupun dapat melakukan kerja 70%. Sebab tu markah dia 3. Jadi kita tahu kenapa kita kena bagi markah 3. Kenapa kita bagi markah 2. Sebab dia memberi panduan kepada kita untuk kita memberi penilaian yang lebih jitu dan tepat. Okey. So untuk aktiviti 1,
Mudah saja. Okey, sebab masing-masing pelajar di rumah, okey, boleh pilih apa-apa sahaja aktiviti yang berada di rumah. Contohlah, nak observe mak memasak di dapur, nak observe ayah bercucuk tanam di rumah, atau nak observe contohnya suruh kakak kemas rumah. Okey, cuba daripada apa aktiviti yang you all nak observe ataupun nak monitor, cuba bangunkan rubrik yang mengandungi 3 elemen yang saya sebut tadi. Kriteria, rating skills dengan dia punya indikator atau deskriptor. Okey, cuba bangunkan. Contohnya tadi kalau nak tengok, nak menilai ibu masak di dapur, kan? Okay, nak menilai ibu masak di dapur, mungkin cuba sediakan apakah kriteria-kriteria tu tadi. Contohnya segi kebersihan, penyediaan makanan, you dah tahu dah apa benda nak access. Okey, kemudian bila dah ada rubrik tersebut, cuba jalankan assessment tersebut. Okay, bila dah jalankan assessment tersebut, so rubrik yang you all bangunkan itu, sharekan di dalam folder aktiviti 1 yang telah saya masukkan di dalam e-learning. So, saya ulanglah sekali lagi. So, rubrik yang telah kamu bangunkan, sila share di dalam e-learning bahagian aktiviti 1 di dalam forum yang saya sediakan. Okey. So, ini contoh-contoh example rubrik. Okay, tadi you all dah siap ke aktiviti tadi tu. Okay, so sekarang ni saya sharekan. Ada pelbagai, ada bermacam-macam jenis rubrik. Dan ia adalah mengikut kesesuaian. So, kalau tengok sini tadi, okay, atas dia adalah dia pakai Science and Society, Basic Concept, Scientific Approach, Nature of Science. Itu kita panggil sebagai dia punya kriteria. So, kita nampak tadi 4, 3, 2, 1 itu adalah sebagai skala ataupun rating. So, dekat 4, accomplish, Science and Society dia cakap develop and defense and inform position. Itu dimasukkan sebagai indikator. So, boleh nampak macam mana mereka bangunkan rubrik. So, ini contohnya dari segi rubrik untuk presentation. So, dia ada kriteria, kemudian dia ada percentage dia, dan dia ada indikator yang tidak lihat. So, kalau kat sini, yang manakah dimasukkan sebagai kriteria? Contohnya non-verbal skill. Okay, non-verbal skills. Kemudian dia ada rating. Rating dia adalah dari segi excellent, good, satisfactory, unsatisfactory. So, kriteria non-verbal skill ni dia ada lagi kriteria. Iaitu dia nak tengok tentang eye contact, body language, poise dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah verbal skills. So, dia nak tengok kriteria-kriteria tersebut yang dengan bahagi 5%, 5%, 5%. Okey? Ini contoh juga oral presentation rubrik. Okey? So, selepas dah tengok tadi, aktiviti yang kedua adalah cuba bezakan rubrik yang you all dah buat tadi dekat aktiviti 1 dan selepas you all dah fahami contoh-contoh rubrik yang ada. Okay. So, untuk aktiviti yang kedua, apa yang kena anda lakukan adalah pilih satu industri berkaitan dengan bidang kita yang kamu pilih melalui video YouTube. Okay. So, melalui video YouTube berkaitan satu industri ataupun yang skill yang ada, cuba adjust balik, cantikkan balik rubrik yang you all buat tu dan matchkan dengan kompetensi di dalam industri yang kita pilihkan. Okay, contohnya, you all cari YouTube video berkaitan dengan pembinaan bangunan. Okay, so cuba tengok kompetensi dalam pembinaan bangunan dan cuba bangunkan rubrik tersebut, dan rubrik tersebut sila share di dalam e-learning di bahagian aktiviti 2 yang telah saya sediakan. Alright. So, saya rasa itu sahaja. Dan yang terakhir, selepas habis aktiviti 1 dan aktiviti 2, sila share reflection anda terhadap topik pada minggu ini di ruangan e-learning. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.